Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Paparan utama malam ini, UPSR kertas bahasa Inggeris 1 dan 2 juga bocor. Saya agak rasa marah macam mana hal seperti ini berlaku kerana inilah buat pertama kali dalam sejarah. Juga perkembangan mengenai pasukan penyiasat belum dapat masuk kawasan Dahas. Bersama saya Syahril Sarabuddin dan rakan penyampai Nur Rashikin Abdul Rahman dalam Nasional 8 seketika saja nanti. Selepas kertas soalan sains bocor, kertas bahasa Inggeris 1 dan 2 juga didapati bocor menyebabkan 473,175 orang calon peperiksaan UPSR perlu menduduki semula peperiksaan kertas berkenaan. Menteri Pendidikan 2 Datuk Seri Idris justru berkata kebocoran soalan disahkan pada 11 pagi tadi selepas kementerian menerima maklumat malam tadi yang disebarkan melalui media sosial. 30 September ditetapkan untuk murid menduduki semula kertas peperiksaan itu. Datuk Seri Idris mewakili Kementerian Pendidikan memohon maaf kepada ibu bapa yang terpaksa menanggung kesusahan dan memberi jaminan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab. Kementerian melihat perkara ini satu perkara yang serius dan tak sepatutnya berlaku sebenarnya, dan kita akan memastikan mereka yang bertanggungjawab akan diambil tindakan yang sekeras-kerasnya, bukan hanya sewajar-wajarnya, sekeras-kerasnya. Kerana kita melihat integriti telah dipersoalkan, kita melihat perkara ini tak sepatutnya berlaku dan kita akan pastikan kita akan mengadakan siasatan yang rapi. Datuk Seri Idris berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri majlis menandatangani perjanjian dan pelancaran program Continuous Professional Development CPD di Putrajaya. Satu laporan polis akan dibuat berkaitan insiden itu oleh Kementerian Pendidikan dan lembaga peperiksaan. Orang ramai khususnya ibu bapa calon peperiksaan UPSR turut dinasihatkan supaya merujuk laman sesawang Kementerian Pendidikan dan lembaga peperiksaan bagi pengesahan maklumat berkaitan. Semalam kertas peperiksaan mata pelajaran sains didapati bocor sebelum peperiksaan berkenaan bermula. Sementara itu, satu jawatankuasa bebas akan ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menyiasat kes kebocoran kertas soalan peperiksaan UPSR bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris. Datuk Seri Idris justru berkata jawatankuasa tersebut akan bertindak membantu kementerian dalam mengenal pasti kelemahan yang mengakibatkan kebocoran kertas soalan tersebut. Kita akan melihat, kita akan pastikan jawatankuasa ini boleh juga memberitahu kepada kementerian, boleh memberi pandangan kepada kementerian apakah langkah-langkah yang perlu diambil, bukan hanya untuk menghukum mereka yang terlibat, tapi juga untuk memastikan perkara ini tidak akan berulang, perkara ini tidak akan berlaku lagi. Kita akan pasti melibatkan mereka-mereka yang memahami tentang security aras tinggi. Jelasnya pihak kementerian perlu menggunakan pendekatan sedemikian bagi menjamin integriti lembaga peperiksaan tidak dipertikaikan pada masa akan datang. Ia akan memberi cadangan berterusan kepada Kementerian Pendidikan bagi menambah baik sistem peperiksaan sedia ada. Datuk Seri Idris juga menjelaskan tempoh 20 hari bagi calon peperiksaan UPSR menduduki semula kertas sains dan bahasa Inggeris pada 30 September ini munasabah. Ia bagi membolehkan lembaga peperiksaan menguruskan beberapa perkara berkaitan logistik dan mengambil kira jumlah calon serta pusat peperiksaan. Cetakan boleh dibuat, bukan boleh buat di mana-mana saja. Ada banyak syarikat percetakan. Percetakan ini percetakan yang ada security. Dan ia merupakan satu logistik dan tempoh 20 hari itu dirasakan musabah. Bagi peperiksaan UPSR tahun ini, seramai 473,175 calon mendudukinya melibatkan 8,299 pusat peperiksaan dan 51,438 pengawas peperiksaan. Manakala 382 bilik kebal digunakan untuk menyimpan kertas peperiksaan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri
Calon UPSR peperiksaan Bahasa Inggeris Kertas 1 dan 2 perlu duduki semula peperiksaan. Baik saudara, ini adalah Nasional 5 dari Studio 3 RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Saya Nurlela Muhammad Nur. Selepas ini, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira ancaman daripada kumpulan militan IS yang dianggap berbahaya. Dan juga selepas kertas peperiksaan sains UPSR semalam didapati bocor, hari ini perkara sama turut berlaku kepada kertas peperiksaan Bahasa Inggeris 1 dan 2. Perinciannya dalam Nasional 5 sebentar sahaja lagi bersama Khairul Azwan dan Nurlela. Jumpa lagi sejam dari sekarang. Ke orbit dari French Guiana jam 6.21 petang iaitu 5.21 pagi esok waktu Malaysia. Menurut Miasad, pelancaran satelit yang menggunakan pelancar Ariane 5 itu akan meningkatkan kemampuan data sokongan dan perkhidmatan video di seluruh Malaysia, India, Indonesia dan Australia. Secara keseluruhannya, ia bakal memberi manfaat kepada 2 bilion penduduk di 4 negara berkenaan. Dengan alasan kempen memerangi kumpulan militan IS, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mengumumkan telah mengarahkan serangan udara buat pertama kali terhadap Syria dan lebih banyak serangan di Iraq. Kampung yang majoritinya beragama Islam memberi layanan yang baik dan ditempatkan di sebuah bilik yang luas selain diberikan tilam dan bantal. Dalam pada itu, banjir di India dan Pakistan mencatat jumlah korban 450 orang. Dan hari ini, keadaan banjir di kedua-dua negara berkenaan menunjukkan penurunan. Keadaan itu diambil oleh anggota penyelamat untuk memindahkan beribu-ribu penduduk yang terperangkap, terutamanya di wilayah Kashmir, India. Setelah 9 bulan tertangguh dari tarikh asal pelancaran satelit ke-6 Miasat, Miasat 3B akan dilancarkan ke narkotik Sting, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Serbuan pada 5 September lalu ke atas sebuah gudang di kawasan perindustrian Seksyen U5 Shah Alam yang dijadikan makmal memproses dadah berkenaan. Pemantauan ke atas pergerakan sindiket terbabit dijalankan dalam tempoh lebih sebulan. 11 pelajar Malaysia yang terkandas dalam kejadian banjir di Jammu dan Kashmir di India selamat tiba di KLIA 2 pada pukul 6.08 pagi tadi. Walaupun tidak berdepan situasi mencemaskan, namun pengalaman terkandas selama 5 hari itu merupakan satu pengalaman yang sukar mereka lupakan. Bahkan penduduk Kuasa Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah pada masa yang sama mahu segala aduan mengenai sistem baru itu dapat diperbaiki pada masa akan datang. Beliau mengulas susulan aduan mengenai perkhidmatan pelayar internet pada peperiksaan awam bagi Jawatan Penguatkuasa Custom Grade W41 Sabtu lalu yang menyaksikan daripada seramai 84,856 calon layak. Hanya 56,546 berjaya melayari laman sesawang tersebut. 1.7 kilogram kristal syabu, 6 liter cecair syabu dan 112 kilogram pil mengandungi bahan precursor ditemui pasukan khas perisikan taktik. Pasukan penyiasat mempunyai sekurang-kurangnya 45 hari lagi untuk melakukan siasatan di lokasi nahas penerbangan Malaysia MAS MH17 sebelum ketibaan musim sejuk di timur Ukraine. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, musim sejuk melampau itu akan menyebabkan siasatan terpaksa diberhentikan sementara. Ini kerana ketibaan musim sejuk adalah mustahil dan sukar untuk mendapatkan bahan-bahan bukti. Peperiksaan dalam talian atau online bagi permohonan penjawat awam masih disifatkan kaedah terbaik ketika ini. Namun, Ketua MH17, pasukan penyiasat mempunyai sekurang-kurangnya 45 hari lagi untuk melakukan siasatan di lokasi nahas pesawat MH17 sebelum ketibaan musim sejuk di timur Ukraine. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata musim sejuk melampau akan menyebabkan siasatan terpaksa dihentikan sementara kerana agak sukar ataupun mustahil untuk mendapatkan bahan-bahan bukti di tapak nahas.
Ketika ini, pihaknya masih menunggu masa paling sesuai supaya pasukan siasatan dapat memulakan operasi di lokasi nahas. Seramai 30 anggota dari Malaysia yang berlepas ke Ukraine baru-baru ini masih belum dapat memasuki kawasan nahas kerana keadaan masih tidak selamat walaupun gejatan senjata sudah dipersetujui oleh kerajaan Ukraine dan pemisah. Sekiranya pasukan penyiasat masih gagal memasuki lokasi nahas, beliau akan menggunakan cara lain untuk meneruskan siasatan. Langkah-langkah yang telah dibuat sebagai plan B termasuklah melakukan analisis terhadap dapatan barangan yang telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pasukan siasatan awal. Oleh kerana bahan-bahan bukti itu berada di Kiev dan berada di The Hague, di Netherlands, maka langkah-langkah penyiasatan akan terus dijalankan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perhimpunan bulanan kementeriannya di Putrajaya. Selain itu, kerjasama pasukan antarabangsa lain, terutama dari Belanda dan Australia, dilihat amat baik. Kerajaan Ukraine jelasnya telah menyatakan sokongan terhadap pasukan Malaysia kembali ke lokasi nahas untuk menjalankan siasatan. 11 pelajar Malaysia yang terkandas dalam kejadian banjir di Jammu dan Kashmir di India selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2 kira-kira pukul 6.08 pagi tadi. Walaupun tidak berdepan situasi mencemaskan, namun pengalaman terkandas selama 5 hari dalam bencana banjir terburuk di India itu satu pengalaman yang sukar dilupakan. Terkandas di Awantipora, mereka bernasib baik kerana berada di kawasan yang tinggi dan masih dapat bergerak ke kawasan sekitar. Bahkan penduduk kampung yang majoritinya beragama Islam memberi layanan yang baik dan mereka ditempatkan di sebuah bilik yang luas selain diberikan tilam dan bantal. Memang diorang layan kita orang baik, makan cukup semua. Even though diorang sendiri tak cukup makanan, tak cukup elektrik, tak cukup. Ini diorang bagi kita orang secukupnya, bagi layanan terbaik lah. Sebenarnya macam sehari 2 hari tu boleh tahan lagi kan. Macam kami ada harapan, okey hujan dah berhenti dan ada harapan untuk keluar, untuk air tu surut. Tapi dah 4 hari, 5 hari tu memang dah nervous ni. Tiket flight semua kan. Memang start hari tu memang tense, lepas tu menangis, tak tahu nak buat apa. Macam tu lah. Bagi Ibu Nur Hakimah Azhar, Hafilah Ismail, beliau berterima kasih kepada semua pihak yang sentiasa memberi perkembangan terkini keadaan anaknya. Wisma Putra. Lepas tu bila dapat nombor daripada Wisma Putra yang bagi dia punya konsulat yang jaga dia orang punya kat sana tu. Lepas tu start telegram dengan dia lah. Tapi bila alhamdulillah lah cepat, dia orang punya respon cepat. Ya, kita pun rasa lega sebab dia kata tak apa, semuanya selamat. Kita pun lega lah dengan selamat tu, kita dah lega lah kan dengan dia punya tu. Lepas tu dia punya warden pun keep call. Kumpulan penuntut kampus perubatan Manipal Karnataka ini dijadualkan pulang semalam namun tertangguh kerana terkandas dalam banjir yang melanda wilayah Himalaya itu. Baik, menjelang pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur Kelantan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan setakat hari ini 3 borang pencalonan telah dibeli. Bagaimanapun masa untuk membeli borang pencalonan masih terbuka sehingga 9 pagi 13 September iaitu pada hari penamaan calon. Kita akan dapatkan perkembangan terkini di sana bersama Suzila Idayu Yaakob. Suzila, teruskan. Terima kasih Syahril di Angkasa Puri. SPR mengesahkan 3 borang pencalonan telah dibeli setakat hari ini. Dalam sidang media di Kota Baru, Setiausaha SPR Dato' Abdul Ghani Saleh bagaimanapun tidak menyatakan pihak mana yang membeli ketiga-tiga borang tersebut. Mengenai hari penamaan calon Sabtu ini, Dato' Ghani berkata SPR telah bersiap sedia untuk mengendalikan proses itu di pejabat jajahan dan tanah tumpat. Saya merayu kepada semua penyokong-penyokong pada hari berkenaan, janganlah melanggar segi peraturan dan juga undang-undang pilihan raya. Pertamanya, waktu penamaan calon ni jangan sesiapa membawa alat-alat muzik, membawa loudspeaker, speaker, sebab ini mengganggu kepada kita punya proses penamaan calon. Dan saya amat berharaplah supaya
PRK N01 Pengkalan Kubur ni menjadi contoh. Tempoh penyerahan borang pencalonan ialah dari 9 pagi hingga 10 pagi. Bagaimanapun, bagi mengelakkan kesesakan, SPR meminta setiap calon yang bertanding hanya membawa 100 penyokong untuk memasuki kawasan perkarangan pusat penamaan. Walaupun proses penamaan calon dan berkempen hanya akan bermula Sabtu ini, namun Pengkalan Kubur mula sibuk dengan kehadiran para petugas dan juga penyokong parti yang akan bertanding pada 25 September ini. Untuk bercakap mengenai pergerakan lalu lintas bagi kelancaran proses penamaan calon dan juga berkempen, bersama saya ketika ini Pegawai Terus Trafik Kelantan DSP Abdul Razak Muhammad Saleh. Terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami. Ya Tuan, kita lihat sehari dua ini Pengkalan Kubur semakin sibuk dan minggu depan pula kita akan bercuti sekolah. Mungkin apa jangkaan daripada pihak Tuan? Jangkaan daripada pihak kami, khususnya trafik, memang dijangka volume kenderaan akan bertambah kerana ada dua peristiwa lah. Satu peristiwa cuti sekolah dan juga peristiwa yang akan berlakunya pilihan raya kecil DUN Pengkalan Kubur pada 25 ni, tapi proses pencalonan pada 13. Jadi sudah semestinya lah penyokong, sama ada penyokong parti ataupun pengunjung yang bercuti mengambil kesempatan lah untuk sama ada datang untuk berurusan cuti sekolah untuk ambil dibebas cukai ataupun untuk memberi sokongan pada dia punya calon-calon lah. Jadi volume tu memang bertambah kenderaan sehinggalah penamaan calon ataupun tempoh mengundi. Ya Tuan, dan 2 hari lagi merupakan hari penamaan calon. Apa nasihat Tuan kepada penyokong-penyokong parti yang mungkin berada di pusat penamaan calon itu nanti? Jadi untuk proses penamaan calon, kita PDRM khususnya trafik telah menetapkan laluan-laluan kepada parti-parti yang akan menghantar wakil untuk tanding tu. Jadi saya nasihatkan supaya penyokong parti ataupun dia punya calon yang penyokongnya ikutilah jalan laluan yang telah ditetapkan supaya tidak akan berlaku pertemuan atau kesakan. Kita dah tetapkan laluan parti betul untuk parking kereta dan untuk pergerakan dia, kita dah tetapkan laluan. Jadi kita minta kerjasama sepenuhnya daripada dua-dua pihak parti yang mungkin akan bertanding tu, berilah, patuhilah peraturan lalu lintas. Okey. Dan pada hari penamaan calon dan juga hari mengundi itu nanti, apa persediaan pihak polis? Jadi untuk hari penamaan calon dan persediaan undi, kita telah pun mengatur gerak anggota yang bertambah lah, khusus untuk memastikan ketenteraman, kelancaran lalu lintas terkawal supaya tidak ada insiden-insiden yang tidak ingin berlaku. Jadi polis memang bertanggungjawab lah dari segi keselamatan di lokasi yang akan diadakan pilihan raya ni. Mungkin ada pertambahan anggota ataupun pembukuan tugas? Pertambahan anggota memang bertambah, bukan saja daripada keanggotaan trafik dan elemen juga, sebab bertanggungjawab memastikan ketenteraman supaya tenteram tidak ada berlaku apa-apa yang tidak diingini dan supaya dapat mengawal lalu lintas lah, keadaan lintas. Itu sajalah. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami pada malam ni. Kita ke berita selanjutnya. Bekas guru Mat Razi Mail, 49 tahun yang dinamakan sebagai calon BN bagi mempertahankan kerusi DUN Pengkalan Kubur dalam PRK 25 hari bulan ini, dianggap calon yang paling layak. Ia berdasarkan kelayakan dan juga penglibatan Mat Razi secara langsung dalam pembangunan sahsiah penduduk Pengkalan Kubur. Perkara itu diakui beberapa penduduk yang ditemui RTM di Pengkalan Kubur. Bagi saya lah, dia memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin bagi kami di DUN Pengkalan Kubur, khususnya di PDM Bulahan, sebab dia pun dengan masyarakat tu, pergaulan dia tu okey, beres dari segi pengetahuan agama pun bagus, dan dia sebagai seorang ustaz yang membuka pondok di kampung Simpangan. Bila rujuk ke dia di pejabat PPD itu, memang dia sentiasa terbuka dari segi nak tolong rakyat, nak tolong anak-anak sekolah time itu. Jadi saya rasa baguslah, dan saya rasa terharulah juga bila mana dia dicalonkan untuk pilihan raya kecil ni di DUN Pengkalan Kubur ni. Dari segi kata apa, tunjuk ajar dia, apa ilmu dia tu
kata boleh bawa sampai bila-bila. Dia ni lagi mana? Dia pergaulan dengan dia pergaulan tu sangat sporting, sangat kata natural. Dari segi kata hubungan pertanyaan, dari segi tidak kata belajar saja. Dia terus kepada masalah keluarga. Dia ambil berat belah kelas. Kerusi Dun Pengkalan Kubur menjadi milik BN sejak 3 penggal lepas. Anak jati Pengkalan Kubur ini juga dikenali sebagai Cikgu Mat atau Ustaz Mat. Sebelum ini, beliau adalah penolong pegawai pendidikan daerah Tumpat berkelulusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. Bapa kepada 6 anak ini mula bergiat aktif dalam politik semenjak 1990 sebagai setiausaha UMNO Cawangan Simpangan. Beliau juga adalah pengasas sebuah sekolah pondok di tanah wakaf sendiri di Kampung Simpangan yang mengambil 50 pelajar setiap tahun secara percuma. Beberapa projek rakyat di Pengkalan Kubur Kelantan yang masih belum selesai akan diberi pertimbangan sewajarnya agar ia dapat diselesaikan segera. Jaminan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, ia termasuk projek tebatan banjir yang tidak sempat diselesaikan. Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar. Yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan berkata, pelbagai projek sudah diusahakan Allahyarham, terutamanya projek perumahan rakyat. Banjir ini isu yang besar, melibatkan peruntukan yang besar, tapi yang cuci bagi rumah dan lain-lain saya yakin ini adalah dalam kemampuan kerajaan lah. Saya yakin kerajaan pusat dapat menimbangkan jumlah peruntukan, tak tahu dia cuci pada satu masa yang sesuai umpamanya, kerana inilah antara keperluan. Datuk Seri Mustafa sebelum itu menyampaikan taklimat mengenai gerak raya pilihan raya kecil Pengkalan Kubur di Tumpat. Mengulas jangkaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bahawa lebih 90% pengundi luar akan pulang mengundi pada 25 September ini, Datuk Seri Mustafa berkata pihaknya akan cuba menghubungi mereka untuk pulang menunaikan tanggungjawab mereka. Berdasarkan statistik sebelum ini, terdapat lebih 3,000 pengundi Pengkalan Kubur yang berada di luar Kelantan. Jadi 90% itu amat mencabar. Kenapa? Kerana dari Kuala Lumpur sampai Sarawak, kalau PRU ni lain jadi itu sekalipun track recordnya itulah keadaan. Jadi mencabar, apapun kita berusaha, kita senang berhubung dengan pengundi luar untuk pastikan mereka datang balik mengundi. Sementara itu, PAS Kelantan dijadual mengumumkan nama calonnya kira-kira 9 malam ini di markasnya di Geting. Menurut Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob semalam, calon yang akan diumumkan itu adalah anak tempatan. Pada pilihan raya umum lalu, kerusi itu dipertanding calon PKR yang dilaporkan setuju menyerahkan kerusi tersebut kepada calon PAS. Sekian lintas langsung dari Pengkalan Kubur, kembali kepada rakan setugas Syahril dan Syikin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suzila untuk perkembangan pilihan raya kecil dari Pengkalan Kubur Kelantan. Seterusnya, lagi makmal memproses dadah di Serbu. Laporannya kami akan bawakan seketika nanti. Laos berangka kerjasama pendidikan dengan Malaysia bagi menyediakan latihan kemahiran penguasaan bahasa Inggeris untuk guru-guru di negara itu. Peluasan pemindahan kredit SPK bagi memudahkan mobiliti penuntut Institut Pengajian Tinggi juga diberikan perhatian. Ia berdasarkan pencapaian dan komitmen yang ditunjukkan Malaysia serta kesediaan untuk berkongsi kepakaran dalam pelbagai bidang khususnya pendidikan. Laporan Sinar Suria Zaini dari Laos. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala antara Timbalan Perdana Menteri Laos Dr. Pankam Vipanan dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena mesyuarat Menteri Pendidikan ASEAN ASET ke-8 di Laos. Beliau yang juga Menteri Pendidikan dan Sukan Laos yakin dengan prestasi pencapaian Malaysia dalam bidang pendidikan termasuk latihan tenaga pengajar. Turut dibincangkan peluasan sistem SPK dalam kalangan pelajar dan universiti melibatkan Laos dan Malaysia serta negara ASEAN lain.
Malaysia sebelum ini telah melaksanakan SPK antara Indonesia dan Thailand. Program mobiliti pelajar menerusi pelaksanaan SPK sejak dilaksanakan beberapa tahun lalu merupakan inisiatif di bawah rangka kerja bagi mengantarabangsakan pendidikan tinggi. Terdahulu Tan Sri Muhyiddin hadir pada majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN ASET ke-8 di Vientiane, Laos. Mesyuarat dimulakan dengan pembentangan laporan pendidikan ASEAN 2013 untuk dinilai tahap pencapaian dan merangka pelan susulan. Perjalanan beribu batu dari tanah air memerlukan bekalan ilmu dan kefahaman yang cukup agar matlamat untuk mengerjakan ibadah haji tidak sia-sia. Tidak cukup dengan pelbagai kursus yang diberikan kepada bakal haji di tanah air, tabung haji juga sentiasa meneruskan usaha bagi memastikan jemaah memahami dan rukun wajib haji ketika di Tanah Suci. Pengarah Operasi Bimbingan Haji Ustaz Haji Tengku Aziz Raja Abdullah berkata, para jemaah mungkin akan terganggu dan sukar memberi tumpuan sepenuhnya berikutan keadaan persekitaran yang berlainan, gangguan emosi serta cuaca panas ketika tiba di Tanah Suci walaupun telah dibekalkan ilmu yang mencukupi. Jadi di sini kita cuba kena pastikan dan kita menyelesaikan masalah mereka itu melalui kaunselor dengan kita bagi bimbingan dan juga mengharapkan daripada itu supaya mereka dapat dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik sempurna dan insya-Allah mereka akan memperolehi haji mabrur. Bercakap dalam sidang media di Mekah, beliau berkata 39 petugas bimbingan haji ditempatkan di Tanah Suci ketika ini. Mereka terdiri daripada pembimbing syariah, pasukan peronda, talian ibadat, pusat kaunseling dan pakar rujuk. Tahun ini pihaknya telah mengenal pasti 50 warga tua yang uzur. Mereka akan diiringi petugas tabung haji ketika bermula wukuf sehingga mereka selesai mengerjakan haji. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mendahului senarai 250 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena Hari Kebeteraan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang disambut pada 7 Jun lalu. Istiadat pengurniaan darjah kebesaran disempurnakan Tuanku Abdul Halim di Istana Negara pagi tadi. Tan Sri Khalid penerima tunggal darjah Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri. Selain itu, 9 penerima dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota yang turut membawa gelaran Tan Sri. Mereka termasuk pengerusi Perbadanan Usahawan Nasional Berhad Tan Sri Muhammad Ali Rustam dan bekas Menteri Besar Kedah Tan Sri Azizan Abdul Razak yang diwakili isteri Allahyarham Puan Sri Faikah Sheikh Hamzah. Selain itu, 10 orang dikurniakan darjah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk. Manakala darjah Panglima Setia Diraja yang turut membawa gelaran Datuk dikurniakan kepada 2 orang. Selebihnya darjah Johan Setia Mahkota dikurniakan kepada 11 orang. Kesatria Mangkunegara 27 penerima dan Kesatria Setia Diraja 3 penerima. Ahli Mangkunegara pula 69 penerima, Pingat Pangkuan Negara 90 penerima dan Bentara Setia Diraja 24 penerima. Industri komunikasi dan multimedia mencatat peningkatan pendapatan sebanyak 4.5% kepada 53.4 bilion ringgit pada 2013 berbanding 51.1 bilion ringgit tahun sebelumnya. Sektor telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar dengan 85%. Pencapaian tersebut diumumkan Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Datuk Muhammad Syaril Muhammad Tarmizi pada sesi taklimat Laporan Prestasi Industri 2013 di Ibu Negara. Selain telekomunikasi, sektor penyiaran menyumbang 11%, manakala 2.4% lagi oleh sektor pos, 1.9% disumbang lain-lain sektor. 20.3 juta pelanggan jalur lebar juga dicatat pada 2013 dengan 88.7% daripadanya pengguna jalur lebar mudah alih seperti 3G dan selebihnya talian tetap. Perkembangan industri yang semakin rancak juga meningkatkan komitmen pembekal perkhidmatan untuk memberikan liputan jalur lebar tanpa wayar lebih luas. I welcome the statement from Dr. Syaril that they want to be equitable to all the mobile players. But I think I would leave that in his good hands. In terms of how he wants to ultimately decide the spectrum allocation.
in order to remain competitive, you actually have to look beyond the traditional business. You know, the convert services, you know. Tadi highlighted was telco and broadcast, things like that. So I think that's the message. That's what we're looking at lah. So I think all the telcos must be looking at a different way of doing business moving forward for next year. Laporan prestasi industri tersebut turut merekodkan lebih 19 juta pengguna menggunakan internet, manakala 15.6 juta pula pengguna aktif laman sosial Facebook. Jualan hartanah di Malaysia turun sedikit pada separuh pertama 2014 walaupun permintaan tinggi industri itu. Hasil kajian separuh pertama 2014 ke atas industri hartanah oleh Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Rehda menunjukkan antara negeri yang masih mencatatkan pembelian tinggi ialah Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Presiden Rehda Datuk Seri Fuad Iskandar dalam satu sidang media berkata salah satu cara untuk meningkatkan penjualan tersebut, hartanah di bawah harga RM400,000 diharap dapat diberikan kadar sifar GST. I think GST is not something new. 167 other countries in the world have got GST or VAT. However, it needs to be addressed properly. In our case, is GST going to be introduced to houses that were signed before 1st of April 2015? Because houses takes 24 months or 36 months. Will GST be zero rated for houses below 400,000? Tambahnya GST dikenakan pada kos buruh dan kos bahan binaan dan ianya akan ditanggung oleh para pemaju dan menjangkakan terdapat peningkatan sebanyak 3%. Lembaga Getah Malaysia memperkenalkan Permit Authority Transaksi Getah Part G yang diwartakan sejak April lalu. Pelaksanaannya selaras dengan pewartaan pindaan Peraturan Lembaga Getah Malaysia Pelesenan dan Permit 2014. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Noriah Kasnun, peraturan itu diwajibkan kepada setiap pekebun kecil getah. Mereka perlu memiliki kad Part G untuk dipamerkan semasa melakukan transaksi penjualan getah. Pelaksanaannya bagi mencegah kes kecurian getah dan mengekang kegiatan penjualan getah curi. Penggunaannya antara lain untuk membangunkan pengkalan data pekebun kecil dan profil tanaman getah seluruh negara. Datuk Noriah merasmikan pelancaran peraturan-peraturan pelesenan dan permit peringkat negeri Terengganu di Kuala Terengganu. Enam pekerja binaan terbunuh apabila sebuah tembok penahan setinggi 15 meter tumbang di lokasi pembinaan Jabal Al-Kaabah di Mekah. Laman web arabnews.com melaporkan pasukan penyelamat dan pekerja binaan lain terpaksa menggunakan jentera berat bagi menggali mayat mangsa yang tertimbus ke dalam tanah dan konkrit yang digunakan sebagai tembok penahan. Menurut Jabatan Pertahanan Awam, status warga negara ke-55 mangsa masih belum diketahui. Namun dipercayai mereka adalah warga Pakistan dan India. Gubernur Mekah, Putera Michelle Abdullah juga telah mengarahkan agar siasatan terperinci dibuat selepas 6 pekerja pembinaan terbunuh pada pagi Rabu waktu tempatan apabila tembok penahan di projek Jabal Kaabah di Bandar Tanah Suci itu tiba-tiba runtuh. Sebuah jawatankuasa teknikal juga telah ditubuhkan untuk menentukan punca kemalangan. Upacara ulang tahun memperingati 11 September 13 tahun lalu akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia di Manhattan, New York esok. Bangunan terkemuka di Amerika itu menyembam bumi selepas dirempuh 2 pesawat penumpang pada 11 September 2001. Sambutan ulang tahun peristiwa itu tidak banyak berubah tetapi kawasan sekitar Ground Zero atau tapak menara bergembar itu sudah banyak berubah. Antara lain sambutan esok akan melibatkan pembukaan Museum Nasional September 11. Museum ini menyimpan pelbagai artifak dan gambar-gambar grafik berkaitan bangunan yang pernah menjadi kebanggaan Amerika itu dan serangan pesawat. Pagar di sekeliling plaza peringatan dirobohkan bagi menyatukan tapak bangunan itu dengan jalan raya sekitar Manhattan supaya mudah dimasuki pelancong dan memudahkan orang ramai bergambar. Satu lagi objek yang boleh dilihat sebuah bangunan yang dinamakan One World Trade Center setinggi 1,776 kaki dan dibina di atas tapak Ground Zero. Bangunan itu dijangka siap tahun depan dan akan dipenuhi para pekerja pejabat.
Bagi mereka yang kehilangan orang tersayang dalam tragedi 13 tahun lalu itu, melihat pembangunan semula kawasan sekitar pusat dagangan dunia dengan sedih bercampur bangga. Nancy Ni, adik perempuan George Kane, anggota bomba yang terbunuh semasa petugas pemadam kebakaran, berkata dia tidak akan masuk ke dalam Muzium Holocaust. Baik, seterusnya antara rangkuman dunia malam ini. Banjir di India. Tentera terus menyelamatkan beribu-ribu penduduk kampung yang terperangkap di Kashmir yang teruk dilanda bencana sejak 50 tahun lalu. Banjir dan tanah runtuh menyebabkan sejuta orang terputus hubungan. Tentera juga sudah membuka kem untuk menyediakan perkhidmatan perubatan. 8 kaki tangan media Cina ditahan polis kerana terbabit dalam skandal penipuan dengan memeras wang dari syarikat besar untuk diberikan liputan. Wartawan terbabit bekerjasama dengan laman sesawang perniagaan dan 2 firma perhubungan awam. Suspek termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Liu Dong dan Ketua Pengarah laman sesawang berita 21cbh.com. Seorang lelaki Nigeria menceritakan bagaimana dia dirawat dan pulih daripada wabak maut Ebola yang dianggapnya ajaib. Dennis Akaga, 31 tahun, hanya menghabiskan beberapa hari di pusat rawatan dan disahkan bebas daripada penyakit itu sebelum dibenarkan pulang. Penyakit itu meragut 2,296 nyawa di 3 negara barat Afrika baru-baru ini. Di Amerika, bapa yang mengaku membunuh 5 anaknya antara 2 hingga 8 tahun akan dihadapkan ke mahkamah esok. Timothy Ray Jones akan pulang dari Lexington, Carolina Selatan di mana dia menyumbat anaknya dalam beg sampah dan dicampakkan di tepi jalan balak Alabama. Pihak berkuasa berkata motif pembunuhan itu tidak diketahui. Untuk segmen sukan. Bersama penyampainya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Silakan Akhtar. Terima kasih Syarin dan juga Syikin. Anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Baik, antara paparan menarik malam ini, Malaysia sasar bawa balik 8 pingat emas dari Korea Selatan. Oscar Pistorius kemungkinan terlepas hukuman bunuh. Semuanya selepas ini. Segmen sukan malam ini dibuka dengan persediaan Kesukan Asia ke-17, 8 pingat emas. Itu sasaran ditetapkan kepada kontingen negara untuk dibawa pulang dari Incheon, Korea Selatan. Bagaimanapun sasaran itu tidak ditetapkan terhadap mana-mana acara sukan tertentu bagi membolehkan atlet memberi fokus dan pencapaian terbaik mereka. 8 pingat emas yang disasarkan itu lebih rendah berbanding pencapaian di Guangzhou, China dengan 9 emas pada 2010. Sasaran dibuat setelah mengkaji dari pelbagai sudut dengan mengukur kemampuan sebenar atlet serta pasukan yang akan bertanding. Kita buat keputusan 8 emas. Sasaran kita adalah 8 emas. Ini adalah satu kurang dari Guangzhou. Namun sedemikian, kita ada juga membuat there is a possibility. There is a possibility of certain sports excelling. Okay, certain sports excelling instead of probably getting 1. They may end up getting 2. Okay. So, but this 8 is at the moment from our calculation and our assessment is achievable. Biarpun dipertikaikan banyak pihak kerana sasaran yang diletakkan terlalu rendah berbanding jumlah kontingen yang mencecah 280 orang atlet, namun dengan 25 jenis sukan yang bakal disertai, sasaran tersebut dilihat realistik. Dato' Daniel juga menafikan sasaran dibuat kerana dihantui kegagalan sukan Commonwealth Glasgow lalu. Beliau sebelum itu menerima jalur gemilang dari Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar di Putrajaya. Ratu skuas negara Nicole David akan tampil sebagai pembawa bendera Malaysia di kejohanan tersebut. Khairi Jamaluddin pula mengingatkan atlet supaya jangan tertekan dengan sebarang sasaran yang diletakkan. Apa yang penting ialah memberi saingan terbaik untuk memenangi acara masing-masing kerana semangat juang seperti itu harus digeruni oleh peserta negara-negara lain. Saya telah maklum pada mereka, performance must be at their best. If their best is what they show in Korea, maka sasaran itu akan datang dengan sendirinya.
Beliau juga menasihatkan atlet supaya menjaga disiplin dan berjuang dengan penuh semangat serta tidak mengecewakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Senarai penuh 16 pemain hoki yang bakal menggalas cabaran ke Incheon pula menyaksikan 4 pemain digugurkan. Lebih mendebarkan, Ketua Jurulatih sementara Arul Selvarat hanya menamakan seorang sahaja penjaga gol, iaitu S. Kumar. Penyenaraian dibuat selepas mengambil kira keperluan mengisi posisi yang lebih penting setelah hanya 16 pemain dibenarkan untuk dibawa ke Incheon. Itu my emotional feeling, confidence, dan the rest I leave it to takdir. So I'm confident sebab dalam history hoki dalam dunia very seldom goalkeepers get injured. So itu adalah dia punya percentage yang tinggi goalkeepers tak akan injured. Biarpun begitu, Arul tetap mengambil langkah berjaga-jaga dengan menamakan pemain serba boleh Muhammad Izzat Hakimi Jamaluddin sebagai pengganti jika penjaga gol veteran itu mengalami kecederaan. Senarai pemain diumumkan di Stadium Hoki Bukit Jalil dengan disaksikan naib Presiden Kanan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Nur Azmi Ahmad mengenai sasaran layak ke Olimpik 2016 yang ditetapkan KHM. Arul mengambil sikap positif walaupun hanya mengambil alih pasukan 18 Ogos lalu. Dua aksi pembukaan kumpulan A menentang Singapura dan Bangladesh akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi melakar kemenangan awal, manakala laluan getir menanti di peringkat akhir kumpulan apabila dijadualkan bertemu tuan rumah Korea Selatan pada 25 September. Pada edisi 2010 di Guangzhou, China, skuad negara membawa pulang pingat perak setelah tewas di final 2-0 kepada Pakistan. Sementara itu, skuad hoki wanita sentiasa optimis mampu membuat kejutan di Incheon. Saya rasa amat confident, amat yakin untuk Sukan Asia kali ini kami boleh buat surprise dalam tournament ni. Walaupun mereka begitu, tapi saya ambil pendekatan beza yang saya tanamkan kepada player saya. Sekarang kami tak peduli apa ranking mereka. Kami tahu dalam perlawanan nanti kami akan beri terbaik dan dapat tunjuk yang terbaik untuk pada mereka, pada pasukan lawan dan pada Malaysia sendirilah. Menamatkan saingan di kedudukan ke-7 di Sukan Commonwealth baru-baru ini, pemain kini berada di tahap terbaik untuk memenuhi impian layak ke separuh akhir, sekaligus menembus kekecewaan dengan hanya kedudukan ke-5 keseluruhan 4 tahun lalu. Diletakkan bersama dua gegasi Asia, China, India dan Thailand, bekas pemain kebangsaan ini menuntut agar anak-anak buahnya tidak terlalu merendah diri dan risau dengan ranking lawan yang lebih baik. Kejayaan skuad bawah 16 tahun mara ke suku akhir Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC seharusnya menjadi contoh atlet lain yang akan bersaing di peringkat antarabangsa. Begitupun kesungguhan pemain muda tersebut mengharumkan nama negara tidak seharusnya dibiarkan membara hanya seketika. Sebaliknya dijaga dan dipupuk agar membuahkan kejayaan yang berterusan. So tim ini ada potensi yang tinggi. Jadi saya harap dapat dikekalkan dan dapat diberi pendedahan supaya mereka dapat mencatat kejayaan selepas ini juga. Dalam aksi di Thailand itu, skuad bawah 16 tahun Malaysia menewaskan Oman 2-1 untuk mara muncul naib juara kumpulan A, seterusnya melayakkan diri ke suku akhir buat pertama kalinya. Anak buah S Balachandran itu bagaimanapun akan berdepan laluan getir bertemu Australia yang merupakan semi-finalis 2010 Ahad ini. Pada dua edisi sebelum ini, 2004 di Jepun dan 2008 di Uzbekistan, Malaysia gagal melepasi saingan peringkat kumpulan. Dalam kejuaraan futsal Persatuan Futsal Asia AFF yang akan bermula 19 September ini, Malaysia mensasarkan untuk muncul juara kumpulan bagi memudahkan laluan ke final. Skuad futsal negara yang akan beraksi dalam kumpulan A bersama-sama Australia, Indonesia, Timur Leste dan Brunei Darussalam berharap mampu fokus datuk setiap perlawanan. Datuk Muhammad Yusof berkata, jika muncul juara kumpulan A, bermakna skuad negara mampu mengelak juara bertahan Thailand di separuh akhir. Cabaran yang ini saya rasa Australia. Tapi perlawanan pertama kita akan berhadapan dengan Indonesia. Saya rasa kita lupakan Australia dulu. Saya ingat Indonesia pun telah meningkat sekarang ni. Jadi kita punya, saya rasa cabaran dua pasukan ni. Indonesia, kita mesti lepas dengan Indonesia di peringkat permulaan permainan.
Skuad futsal negara yang merupakan juara kejohanan futsal jemputan OFC di New Caledonia Ogos lalu dijadual bertemu Indonesia dalam perlawanan pertama. 10 buah negara menyertai kejohanan kali ke-11 futsal AFF 2014 yang bermula dari 19 hingga 27 September di Stadium Melawati Shah Alam. Baik, sekian daripada saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Kita akan kembali bersama Syikin dan juga Syaril selepas ini. Terima kasih Akhtar. Kita terus saja ke perkembangan seterusnya. 1.7 kg kristal syabu, 6 liter cecair syabu dan 112 kg pil mengandungi bahan prekursor ditemui pasukan khas Persikan Taktikal Narkotik Sting, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Serbuan pada 5 September lalu ke atas sebuah gudang di kawasan perindustrian Seksyen U5 Shah Alam dijadikan makmal memproses dadah berkenaan. Pemantauan ke atas pergerakan sindiket terbabit dijalankan dalam tempoh lebih sebulan. Serbuan kira-kira jam 9.30 pagi mendapati tiada sebarang aktiviti memproses dadah dijalankan dan premis itu tidak berpenghuni. Kita juga telah menjumpai beberapa bahan-bahan kimia lain. Antaranya adalah asid hidroklorik, aseton, tulin dan peralatan-peralatan khas yang digunakan dalam pembikinan ataupun dalam pemrosesan dadah jenis syabu. Hasil siasatan awal mendapati makmal haram ini mampu menghasilkan dadah jenis syabu dalam kuantiti yang besar dalam tempoh masa 48 jam. Polis telah mengenal pasti pemilik premis dan beberapa individu yang terlibat menggunakan premis tersebut dan mereka bakal ditangkap dalam masa terdekat. 2 lelaki warga Nigeria ditahan selepas polis menemui 900 gram dadah jenis syabu dalam beg mereka di Seri Petaling, Ibu Negara semalam. Seorang daripadanya tidak memiliki dokumen perjalanan manakala seorang lagi mendakwa sebagai pelajar di sebuah kolej swasta di Ibu Negara. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Muhammad Azli Abdullah, kedua-dua suspek berusia 28 dan 29 tahun itu diperiksa selepas berkelakuan mencurigakan. Dan dari hasil pemeriksaan, badan ke atas suspek yang pertama menjumpai satu paket plastik besar mengenai dadah di dalam beg yang digalas oleh suspek. Sementara itu, 2 lelaki tempatan berusia 20 dan 22 tahun turut ditahan pada 7 September lalu selepas menemui 4 jenis dadah di rumah sewa mereka di Jalan Kuchai Lama. Selain 172 gram dadah ketamin, 25 gram Aramin 5, 6 gram ganja dan 6 biji pil ekstasi, polis turut merampas wang tunai RM2,000 dipercayai hasil jualan dadah. Seorang lagi suspek lelaki warga tempatan berusia awal 30-an ditahan selepas sejumlah 150 gram syabu ditemui dalam kereta mewahnya. Suspek dipercayai orang tengah, 1 sindiket dadah dan mempunyai 2 rekod jenayah lampau. Kesemua suspek kini ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung mandatori. Pemeriksaan dalam talian atau online bagi permohonan penjawat awam masih disifatkan kaedah terbaik ketika ini. Namun Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah pada masa sama mahu segala aduan mengenai sistem baru itu dapat diperbaiki pada masa akan datang. Kaedah yang terbaik sebenarnya online exam ni, tapi kita akan kajilah, kita lihat kalau masih ada hiccup ataupun masalah, SBA perlu lihat semula perkara ni. Beliau mengulas demikian susulan aduan mengenai perkhidmatan pelayar internet pada peperiksaan awam bagi Jawatan Penguasa Kastam Grade W41 Sabtu lalu yang menyaksikan daripada seramai 84,856 calon layak, hanya 56,546 berjaya melayari laman sesawang SPA tersebut. Manakala bakinya menjawab peperiksaan pada malam tadi kerana tidak berjaya melayari laman sesawang berkenaan. Tan Sri Dr. Ali ditemui di Sekolah Menengah Tinggi Batu Pahat sempena majlis penyerahan 2 buah van sumbangan Berjaya Group.
Kelab Harmoni Selangor menggesa Lembaga Perumahan dan Hartanah Negeri Selangor memantau harga rumah mampu milik yang dikenakan pemaju perumahan khususnya di negeri itu. Tindakan pemaju perumahan menaikkan harga rumah berbeza dengan harga yang ditawarkan kerajaan negeri menyebabkan pembeli tidak berpuas hati dengan perubahan tersebut. Menurut Presiden Kelab Harmoni Selangor Dr. V.S. Sander, pembeli menerima surat tawaran pada tahun 2011 namun sehingga sekarang pihak pemaju masih belum membuat sebarang tawaran. Lebih menyedihkan apabila segelintir pembeli ditawarkan harga jauh lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan sebelum ini. Dalam Selangor bukanlah semua yang kaya. Orang miskin 42,000 pun nak apply rumah susah nak dapat. Sebab rumah kalau sudah dapat rumah pun susah nak dapat pinjaman. So apa salahnya? Mana-mana tempat ada yang kosong. Bolehlah dia orang buat harga 60,000 ke bawah ke. Atau mampu milik, buatlah, tetapkan satu harga apa yang SUK yang keluarkan dalam statement dia 80 hingga 120,000. Semua yang pemaju mampu milik, mana-mana pemaju buat mampu milik, harga itu saja, kekalkan harga itu. Rata-rata pembeli rumah mampu milik yang ditemui kecewa dengan tindakan pihak pemaju menaikkan harga rumah tanpa berbincang dengan pembeli. So saya terima surat ni, saya pergi ke developer lah. Tiba-tiba dia orang cakap harga dia sudah tukar kepada 150,000. Tapi saya apply 80 hingga 120 saja. Tapi tiba-tiba dia keluar 150,000. So saya pun terperanjat lah. So saya takut loan akan lepas ke tak lepas, itu saya pun tak tahulah. Yalah, macam main-main sama kita lah. So tiap tahun tunggu sampai ini hari tak ada cerita apa-apa. Sementara itu, Penasihat Kelab Harmoni Selangor Muhammad Badruddin Osman berharap kerajaan negeri mengambil tindakan terhadap pemaju berhubung kenaikan harga tersebut. Kerajaan menerusi lembaga perumahan ini mengambil tindakan segera. Kerana selagi mereka tidak mengambil tindakan segera, maka pembeli-pembeli yang terbabit ini akan teraniaya. Pihak kerajaan negeri harus bertanggungjawab di atas segala apa yang telah berlaku ini, kerana jangan sampai pembeli memberontak. Baik, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 11 September. Masih belum terlambat untuk kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Lebih-lebih lagi Hari Malaysia bakal menjelang 16 September ini. Ya, betul tu Syaril. Baik, dengan itu Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Baik, terima kasih Syaril dan juga Syikin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Faris Izzat Syarudin menerusi Best 5-10 edisi 11 September. Berikut antara paparan yang akan menjadi tumpuan untuk hari ini. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kini sedang membuat peraturan untuk mengawal bahan mentah dibawa bebas keluar dari negara ini. Ia bagi melindungi segala produk seperti pokok dan herba dari dipatenkan. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, hak paten penting untuk melindungi pokok dan herba dicuri negara luar. Perkara itu berbangkit setelah melihat negara luar bebas mengambil dan mempatenkan produk menjadi hak mereka dan menyebabkan kerugian pada negara. Tabung khas berjumlah RM100 juta akan diwujudkan bagi membantu wanita yang dihimpit kesusahan akibat peningkatan kos sara hidup. Bagaimanapun, cadangan tabung khas itu masih di peringkat perbincangan dan akan dibentangkan kepada Kabinet untuk kelulusan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim menjelaskan, pengenalan tabung itu juga dilihat mampu menangani penglibatan wanita berkenaan dalam gejala sosial dan juga jenayah. Kes penagihan dan pengedaran dadah libatkan pelajar di Kelantan semakin terkawal.
Ia mencatatkan penurunan sebanyak 46% kes berbanding tahun lalu. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, kejayaan itu didorong penguatkuasaan yang lebih ketat serta mempergiat aktiviti dan memperhebat kempen kesedaran. Ia juga hasil pengaktifan kelab pencegahan jenayah di sekolah-sekolah. ...1,113 pendatang tanpa izin pelbagai warga negara ditahan dalam beberapa serbuan oleh Jabatan Imigresen Kelantan sepanjang tahun ini. Mereka termasuk 100 warga Nepal, Bangladesh, Myanmar dan Indonesia yang ditahan dalam ops bersepadu di 2 tapak pembinaan di Jeli dan Tanah Merah malam tadi. Menurut Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Kanan Hamid Abdul Rahman, 25 orang daripadanya termasuk 2 kanak-kanak tiada sebarang dokumen perjalanan yang sah. Operasi 57 anggota ini turut disertai rela dan Jabatan Pendaftaran Negara. Sekurang-kurangnya 3 orang terbunuh dalam kemalangan di kawasan pelombongan di Brazil. Laporan Fox News Latino, lombongan itu milik syarikat Herculano. Kemalangan dikatakan berlaku kira-kira pukul 8 pagi ketika para pekerja sedang menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan. Empangan runtuh tiba-tiba ketika kerja-kerja sedang dilakukan menyebabkan tanah runtuh dan menimbuskan kereta dan buldozer sepenuhnya. Sekurang-kurangnya 8 pekerja terperangkap pada awalnya tetapi 5 orang terselamat. Beratus-ratus penunjuk perasaan terus berkampung di kawasan keselamatan Ibu Negara Islamabad ketika rundingan antara kerajaan Pakistan dan pemimpin anti-kerajaan berlangsung. Namun, tiada penyelesaian yang dicapai setakat ini. Pakistan dilanda keadaan huru-hara sejak pertengahan Ogos apabila beribu-ribu penunjuk perasaan diketuai bekas bintang kriket Imran Khan dan ulama lantang Tahir ul Qadri berarak ke Ibu Negara enggan berganjak selagi Perdana Menteri Nawaz Sharif tidak meletak jawatan. Penunjuk perasaan yang kebanyakannya penyokong Qadri terus berkhemah di kawasan keselamatan yang dikenali sebagai zon merah.